Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih penerajuk acara. Panel juri yang bijaksana, titik kehormat, seterusnya hadirin dan hadirat penerus wawasan negara. Batu permata pilihan semua, hiasan bercahaya kilauan merata. Dengarkan tuan mauduk bicara, satu bangsa, satu negara. Sidang penonton penuh santun. Sebelum bahtera berlayar, eloklah kita sama-sama merungkai dan menghurai idea tersirat mauduk pidato yang dimeterai. Bangsa dapat ditakrifkan melalui 3 maksud utama, iaitu sekumpulan manusia yang mempunyai persamaan seperti keturunan dari segi bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah. Kedua, jenis manusia daripada satu asal keturunan, contohnya bangsa Melayu, India, Cina dan sebagainya. Ketiga, kumpulan manusia yang mempunyai ikatan ketatanegaraan, contohnya bangsa Malaysia dan lain-lain. Negara pula dapat ditafsirkan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi yang mana kekuasaannya seperti politik, ekonomi, ketenteraan, sosial maupun budayanya diatur oleh kerajaan yang memimpin wilayah atau negara tersebut. Dr. Al-Azhari Siddiq Kamari dalam satu artikel pernah mengatakan bahawa untuk terus maju ke hadapan dengan bersatu padu, kita perlu ada suatu bangsa yang dikenal dengan bangsa Malaysia. Persoalannya, setelah 64 tahun menggapai kemerdekaan, apa yang sudah terjadi di negara kita pada hari ini? Adakah kita telah benar-benar bersatu di atas nama Malaysia? Adakah kita mempunyai dasar penyatuan seperti bahasa Malaysia dan bangsa Malaysia? Sidang hadirin, saya sembahkan nukilan pertama, bibit antagonis pemusnah kerukunan bangsa Malaysia. Sejak akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak isu kenegaraan yang sensitif berlaku di Malaysia. Antaranya termasuklah jalur gemilang diterbalikkan, tidak cukup jalur diwarna hitamkan dan banyak lagi. Hal ini bukan sahaja menjadi peristiwa antagonis kepada fundamental dan sains negara, malah lama kelamaan akan menjadi suatu budaya khususnya dalam kalangan golongan muda yang tidak melalui Keteritan Melayan Union 1945, keganasan Parti Komunis Malaya 1948 hingga 1989, kemelesetan ekonomi awal 1980-an dan ketumpahan darah 1969 hingga tidak merasa apa-apa dengan perbuatan antagonis yang bercanggah dengan semangat persekutuan Malaysia. Malaysia merupakan negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan budaya. Untuk mengekalkan kerukunan bangsa sesama rakyat, sangat penting bagi kita semua untuk mengelakkan diri daripada melakukan atau bersekongkol dengan perbuatan antagonis kerana terang lagi bersuluh ia akan menghakis dan memusnahkan kerukunan bangsa Malaysia. Sidang hadirin, indikator kedua, perpaduan rakyat dapat merealisasikan impian satu bangsa, satu negara. Perpaduan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau hal yang berpadu. Seperti mana yang kita ketahui, Malaysia merupakan salah satu negara majmuk yang mana mempunyai kepelbagaian kaum antara masyarakatnya. Untuk memastikan keamanan dan keharmonian dikecapi selamanya di tanah kita, perpaduan harus kekal dalam hati rakyat. Jika tidak, negara akan dilanda krisis yang amat besar sebagai contoh titik hitam negara tanggal 13 Mei 1969 yang mana berlakunya rusuhan kaum akibat pilihan raya yang bersangkut paut dengan isu perkawanan rakyat. Menurut sumber Wikipedia, angka rasmi menunjukkan bahawa seramai 196 kes kematian, 439 kes kecederaan, 39 kes individu hilang dan seramai 9,143 kes individu ditahan serta mengakibatkan sebanyak 211 kenderaan musnah. Renung-renungkanlah hadirin, tanpa perpaduan yang sekata antara sesama, balak pasti menimpa negaranya. Sidang hadirin, penyatuan bangsa melalui pendidikan menjadi kekuatan negara bangsa, begitulah bunyi nukilan terakhir. Penyatuan bangsa melalui pendidikan seperti menerapkan elemen cintakan sejarah bangsa serta rela berjuang demi perpaduan negara sangat penting sebagai bukti semangat patriotik tersemat dalam diri warga negara. Tidak dapat dinafikan bahawa sejarah merupakan tunjang utama untuk mengukuhkan kesinambungan pembinaan sesebuah negara.
Bagi melengkapkan proses tersebut, saluran terbaik untuk merealisasikannya adalah melalui pendidikan, khususnya pendidikan sejarah yang merupakan teras dalam dasar pendidikan. Sesungguhnya, negara yang mempunyai kekuatan semangat patriotik dan kaya dengan pengetahuan sejarahnya, maka keamanan dan keharmonian juga capai negara tersebut. Apabila negara aman dan harmoni, perkembangan dari segi lainnya seperti ekonomi, politik, ketenteraan, dan banyak lagi akan berjalan seiringan tanpa berat sebelah. Tidak dinafikan betapa beruntungnya negara yang berjaya dalam dasar penyatuan bangsa melalui pendidikan. Ibarat siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai. Tetapi jika menabur benih, ia akan menuai hasilnya. Hadirin, saya menyeru kepada anda semua sebagai anak yang dahagakan keamanan dan ketenteraman berterusan. Marilah sama-sama kita bina sebuah bangsa yang setia berteduh di bawah payung negaranya. Bangsa Malaysia, negara Malaysia. Salam satu bangsa, satu negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.